الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama menyambung kupasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi yang telah pun diterjemahkan, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama menyambung ke surat 19 berkali daripada awal lah, daripada awal muka surat 19 yang membincangkan tentang adab-adab guru Al-Quran. Yang pertama dibincangkan ialah tentang niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kupasan ulama tentang pengertian ikhlas. Di muka surat yang 19 ini di atas sekali disebutkan, diriwayatkan daripada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah katanya, tarkil amal li ajli nas riya wal amal li ajli nas syirk. Maksudnya meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya dan beramal kerana manusia adalah syirik. Manakala ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Masya Allah, susahnya kita nak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ada sikit dalam hati kita buat sesuatu, meninggalkan sesuatu. Dibincangkan meninggalkan dulu. Mana kita tak buat sesuatu tu kerana manusia. Kita dah biasa sembahyang sunat, contohnya masuk masjid, kita masuk sembahyang sunat. Ada ruang yang sesuai untuk sembahyang sunat. Tapi kita tengok orang ramai dalam masjid, kita pun tak payah sembahyang, kita terus duduk. Contoh. Maka itu dikira menunjuk-nunjuk. Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Nak menunjuk-nunjuk. Kita biasa masuk dalam masjid, sebelum masuk masjid ada tabung tepi contohnya. Biasanya kita akan masukkan duit, tapi tengok orang ramai, contoh kalau ke masjid negara kan, tengok ramai pelancong, semua kita takut. Ataupun budak-budak sekolah ramai, rombongan daripada luar negara atau dalam negara ramai, kita pun tak jadi. Nantilah masuk dalam tabung kemudian. Maka tu dikira riak, menunjuk-nunjuk. Ia meninggalkan amal kerana manusia. Kalau beramal kerana manusia itu syirik. Sebab menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa tak buat sembahyang sunat, tapi orang ramai kita pun buat. Maka itu dikira syirik. Sebab dalam hati itu buat kerana manusia. Itu juga contoh yang tadi sebaliknya. Biasa kita jaranglah bubuh duit dalam tabung masjid, tapi orang ramai kita bubuh. Maka dia jadi syirik. Sunat ikhlas. Ikhlas yang kata Fudail bin Iyad, Allah selamatkan kamu, maknanya dalam hati kita tu tak ada rasa apa-apa. Memang kita dah biasa buat. Memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita dah ada orang ke, tak ada orang ke, kita sendiri ke, memang kita akan buat amal. Itu pendapat Fudail bin Iyad. Pendek je tapi susah. Tarkul amal li ajli an-nas riya wal amal li ajli an-nas syirk. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat daripada Sahal bin Al-Tustari rahimahullah, beliau berkata, golongan bijak pandai memerhatikan maksud ikhlas namun tidak menjumpainya melainkan berikut. Para macam dia kawan, para ulama, duk cari-cari apa benda kita nak terjemahkan atau kita nak huraikan maksud ikhlas. Dia kata, yang kita jumpa, dia kata maksudnya hendaklah setiap gerak-geri dalam keadaan pegun ketika sembunyi atau terang-terangan demi Allah semata-mata. Tidak dicampuri sesuatu kerana nafsu, keinginan maupun perkara akhirat. Itu je. Maknanya, apa juga yang kita buat, kat mana pun kita berada, maka semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada niat-niat yang lain. Kehendak nafsu, keinginan tertentu,
maupun apa-apa juga perkara yang berkaitan dengan keduniaan. Jadi tak ada, semua tu barulah dia kira ikhlas. Kemudian diriwayatkan pada As-Sari rahimahullah, beliau berkata, jangan kamu beramal kerana manusia walau sedikit pun. Jangan tinggalkan sesuatu buat mereka. Jangan menyembunyikan apa-apa daripada mereka. Jangan mendedahkan sesuatu kepada mereka. Lebih kurang je maksud dia. Cuma ayat dia lain-lain sikit. Tak boleh beramal kerana manusia sikit pun. Ada dalam hati sikit, rasa kerana manusia. Tak boleh. Kita tak buat sesuatu pun juga kerana ada orang, kerana manusia. Juga tak boleh. Itu pun tidak ikhlas. Sembunyikan sesuatu daripada mereka, tunjukkan sesuatu kerana mereka, kerana manusia, itu semua maknanya belum ikhlas lagi. Pun begitu, kita tetap kena lawan. Kalau ada sikit-sikit pun kita buat juga. Ya, sebab itu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita manusia biasa ni tidak, mesti ada kadang-kadang datang sedikit perasaan-perasaan yang kita buat tu kerana manusia. Ya, jadi kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama insya-Allah dia akan jadi bersih. Dalam sebuah riwayat daripada Al-Qushairi, beliau berkata sekurang-kurang sifat benar ialah kesekataan dalam keadaan yang tersembunyi dan terang-terangan. Ya. Maknanya, kita sendiri ataupun kita duduk di khalayak ramai, keadaan kita sama je. Dari sudut contoh, kalau kita biasa berzikir contohnya. Ya. Kita sendiri biasa berzikir 1000 contohnya. Jadi kalau kita duduk dalam masjid, orang ramai pun zikirnya 1000 je. Contoh. Ya. Biasa pergi kelas contohnya. Ya, orang tegur ke, orang tak tertegur ke, orang kata ke apa semua, kita tetap pergi kelas juga. Sebab kita ikhlas nak menuntut ilmu, kita ikhlas nak mencari mardatillah. Daripada Al-Haris Al-Muhasibi, kata dia, orang yang benar ialah orang yang tidak kisah sekiranya dia tidak menempati setiap kedudukan yang mulia dalam hati makhluk demi memastikan keelokan hatinya. Tidak suka melihat kebaikan amalnya walau sekecil zarah, dan tidak membenci jika orang melihat amal buruknya. Hal ini kerana kebenciannya terhadap semua perkara tadi menunjukkan bahawa dia sukakan penghargaan di sisi manusia, padahal ini bukanlah termasuk daripada akhlak siddiqin. Ini pendapat Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah. Orang yang ikhlas, orang yang ada sifat jujur dengan diri dia, dia kata dia maknanya tidak hilang nilai atau harga yang terdapat dalam harga diri dia dalam hati-hati makhluk. Maknanya apa pun pandangan orang kepada dia, dia tak kisah, tak ada masalah. Ya, sebab dia dengan diri dia, jujur dengan diri dia, apa juga yang dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa juga pandangan orang, dia tak kisah. Orang nak kata apa kamu, dia macam dia. Ya. Cara berpakaian dia ke, cara bercakap dia ke apa semua, memang macam itulah dia. Di mana pun. Sama ada dia sendiri ataupun dia khalayak ramai. Kemudian, tidak ada makna dalam hati dia bila dapat orang ramai, dia buat lain sikit. Supaya mendapat tempat di hati orang, orang tengok. Hebat dia ni. Masya Allah, tawaduk ni contoh. Ya. Jadi dia tidak gitu. Ya. Tak ada dalam hati dia, apa yang dia buat tu supaya mendapat tempat di hati orang, maknanya orang sebut dan seumpamanya orang puji dan sebagainya. Tak ada dalam hati dia. Kemudian,
Yang paling dia tak suka ialah apa juga kebaikan yang dia buat, orang nampak. Sikit pun yang dia buat kebaikan tu, dia tak mahu ada orang tahu. Kalau boleh macam tu. Sampai macam tu maksudnya. Tapi kalau ada benda-benda yang, contoh yang tak kurang baik, kalau orang tengok tak apa. Ya, orang tengok tak apa. Contoh apa kita nak buat ya. Jadi kalau yang baik-baik, dia tak mahu orang tahu. Ya. Sedekah dia, kebaikan dia, dia tak mahu orang tahu. Tapi kalau yang tak baik, tak apa kalau orang tahu, dengan niat mudah-mudahan orang akan betulkan. Jadi tujuan dia bukan untuk, maknanya dia buat sesuatu tu bukan untuk mencari penghargaan. Kalau orang kata tak apa. Yang paling dia tak nak ialah mencari penghargaan di sisi manusia. Ini orang yang ada sifat yang benar, yang jujur dalam diri dia, baru dia datang perasaan ikhlas kepada apa juga amal dia, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah. Jadi kita melihat dalam beberapa pendapat-pendapat ulama tentang maksud ikhlas ini hampir sama je, cuma ayat-ayat yang berbeza-beza sikit. Jadi apa yang kita nak ialah dalam hati kita tu sentiasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat daripada seorang tokoh yang lain, ya, ada juga pendapat yang tidak disebutkan siapa punya pendapat, tapi alim ulama jugalah. Dalam kitab asal pun disebut waqilah. Apabila kamu menuntut Allah Ta'ala dengan jujur, maka Allah akan memberikan kamu cermin yang menzahirkan segala perkara ajaib dunia dan akhirat. Bila kita mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat jujur, dengan sifat benar, dengan ikhlas, maka Allah akan berikan kepada kita cermin yang kita boleh melihat segala sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat. Ini nampak macam lekeh je. Tapi rupanya orang ni hebat. Kerana ikhlas dia, dia nampak perkara-perkara keajaiban dunia dan akhirat. Orang-orang yang macam ni memang orang yang tidak bercakap banyak, orang yang tidak cepat memberi pendapat dan sebagainya, tidak cepat melatah dan sebagainya. Ini bila dah sampai ke peringkat ini. Sebab dia melihat keajaiban dunia dan akhirat yang orang lain tak nampak. Ya, mungkin hati orang pun dia boleh baca, tapi dia tak cerita orang. Mungkin dia umpamanya alam kubur pun dia nampak contohnya. Keajaiban dunia dan akhirat. Ya. Ataupun benda-benda lain macam sekarang ni, akhir zaman ini, yang macam-macam kecelaruan, macam-macam fitnah dan sebagainya. Tapi orang-orang yang mencari Allah SWT dengan ikhlas, orang yang jujur dengan diri dia, Allah beri kepada dia cermin yang dia boleh nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Kita melihat di Malaysia, di negara kita ni, ada beberapa orang tokoh yang digelarkan sebagai wali-wali yang telah pun kembali ke rahmatullah, tapi pesanan-pesanan mereka kerana mereka nampak apa yang akan berlaku ke depan ini, mereka dah pesan kepada anak-anak murid mereka. Maka kita melihat apa yang disebut oleh mereka, nampak dia bukanlah orang alim yang terkenal, tetapi di kalangan anak-anak murid terkenal lah. Maksudnya dia bukanlah popular dalam televisyen dan suamanya, tapi apa yang disebut oleh mereka telah mula kelihatan, telah mula nampak fitnah-fitnah yang berlaku dari semasa ke semasa. Jadi ini antara contoh-contoh tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka cermin yang boleh dia melihat perkara ajaib, keajaiban dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Jadi ini terbuka pada siapa saja. Bukan nak tunggu orang tu dipanggil guru atau orang tu nak dipanggil ustazah, habib, ustaz dan sebagainya. Tetapi siapa saja yang ikhlas mencari Allah SWT, dia boleh dapat. Mudah-mudahan tuan-tuan semua yang sentiasa berdamping dengan majlis-majlis ilmu akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali keikhlasan hati dalam menuntut ilmu, sehinggalah sampai ke peringkat Allah Ta'ala berikan, kurniakan cermin yang dapat menzahirkan perkara ajaib dunia dan akhirat, insyaAllah. Jadi dikata banyak lagi
pendapat-pendapat golongan soleh terdahulu dalam hal ini. Ya. Kami hanya menyentuh sebahagian daripadanya sebagai peringatan kepada fokus perbahasan kita tentang niat. Ya, tentang keikhlasan dalam niat. Aku juga telah menyebutkan sebahagiannya, kata Imam Nawawi beserta huraian pada permulaan kitab Syarah Al-Muhazzab. Ini kitab yang ada kitab lain tadi, lebih besar lagi, kitab Syarah Muhazzab, dan menyertakan sekali ada adab guru dan murid, ada adab orang faqih, ada penuntut ilmu fiqh dan semuanya yang amat diperlukan bagi setiap penuntut ilmu. Allahu a'lam. Setakat bab itu, maknanya begitulah dikatakan bahawa banyak lagi kalau nak dibaca, bolehlah dibaca dalam kitab-kitab dia, terutama kitab Syarah Al-Muhazzab. Jadi dekat situ dikata disertakan sekali ada adab guru, murid, ada orang faqih, ya, orang yang faqih ni maknanya orang yang alim dalam ilmu fiqh. Bertiga orang-orang yang belajar, ada orang yang belajar fiqh, ya, ada semuanya disebutkan dalam tu supaya semua orang dapat mengambil perhatian dan tidak mudah melatah. Ya. Kadang-kadang baru belajar fiqh sikit, ya, dah mula nak menunjuk kehebatan dia, maka ditunjukkan semua apa yang dia tahu tentang, contohnya beramal dengan pendapat-pendapat ulama yang berbeza dalam solat, cara wuduk dan sebagainya. Walhal perkara-perkara itu tidak perlu kita tunjukkan, tidak perlu kita tunjuk kepada orang awam supaya tidak menjadi fitnah kepada orang yang tidak pandai atau masyarakat yang hanya mengamalkan satu mazhab saja contohnya. Baik, kita tinggalkan bab ikhlas. Saya percaya puan-puan semua sudah pun masak tambah lagi dengan kupasan daripada Fadhil Ustaz Ghazali pada minggu lepas. Baik, seterusnya dalam buku ini disebutkan tidak mengharap balasan segera. Tidak berharap kepada balasan segera. Baik. Dia hendaklah tidak berniat menjadikan Al-Quran sebagai penghubung untuk mendapat apa jua habuan dunia, baik harta, kuasa, kemegahan, keunggulan berbanding rakan-rakannya. Baik, dia kata yang dimaksudkan di sini seperti yang dinyatakan dalam tajuk, iaitu guru dan penuntut ilmu Al-Quran. Ya, orang yang mengajar dan orang yang belajar Al-Quran, dia kata tidak ada niat, ya, nak menjadikan Al-Quran itu sebagai penghubung untuk mendapat apa jua habuan dunia baik harta. Ya, kerana Quran itu dalam hati dia mudah-mudahan dia mengharapkan dia akan dapat habuan dunia macam harta, ya, hartalah terutama sekali. Kemudian dapat kuasa, ada juga, boleh jadi juga. Ya. Dapat jadi ketua kampung, contoh. Kerana kehebatan dia mengajar, dia harapkan lepas ni bila ramai pengikut dia boleh jadi pengurusi JKK. JKK tak ada sekarang, tak kisahlah pengurusi apa, JKKP ke JPP ke apa benda lah. Tapi maknanya tujuan dia itu. Ya, selain pada dia mengharapkan dapat banyak, ya, habuan dunia, dia nakkan kedudukan, kemegahan, nak bermegah-megah. Ya. Memegah-megah kerana ramai orang belajar dengan dia. Contohnya, bila dia pergi mengajar kat mana-mana pun ramai. Ya. Jadi kita tengok kawan-kawan dia tak ramai. Ya, ada 10 orang. Kadang-kadang tak ada 10 orang ngaji. Jadi dia rasa hebat. Dengan Quran yang dia ada, dia rasa dia diharap dia akan dapat macam tu. Itu yang tak boleh tu. Nak berbanding-banding dengan kawan-kawan dia yang juga guru-guru. Itu juga kalau pelajar macam tu juga. Ya. Mengharapkan mendapatkan kemegahan dengan rajinnya dia pergi belajar tu, maka dia rasa bermegah-megah kerana disebut-sebut orang, sebab dia kata juga di situ yang mendapat puji-pujian atau perhatian manusia. Puji je orang rajinnya awak ni, ya, pagi kelas, petang kelas, malam kelas, esok kelas lagi, ya, macam-macam kelas belajar, banyaknya kelas. Dia pun dengan bangganya menceritakan bahawa
Pagi kelas adab, tengah hari kelas tafsir, petang nanti ada tadabbur. Ya. Kadang-kadang benda tu benda-benda yang sama-sama je. Ya. Tapi dibanyak-banyakkan supaya mendapat puji-pujian dan perhatian manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita daripada apa jua ya niat yang tidak baik, terutama sekali niat-niat untuk mendapatkan benda-benda yang disebutkan tadi seperti kemegahan, pujian dan sebagainya. Janganlah mencemarkan bacaan pembaca Al-Quran dengan sikap tamak terhadap imbuhan yang diperoleh daripada orang yang membaca Al-Quran di hadapannya. Tidak kiralah imbuhan tersebut adalah harta atau layanan istimewa sekalipun. Dalam terjemahan yang asal dia kata, tidak sepatutnya guru Al-Quran mencampur adukkan iqra' yang ni pembacaannya, bacaan dia atau bacaan orang membaca dengan dia dengan kemahuan untuk mendapat suatu manfaat daripada setengah orang yang membaca di hadapannya, yakni muridnya, sama ada ia berupa harta atau khidmat sekalipun. Ya. Mengaji dengan dia tu orang hebat, maka dia dalam hati dia tu nantilah ya, lepas sebulan dua lepas dia mengaji ni, so bolehlah aku minta ni apa-apa dengan dia sebab kedudukan dia hebat contohnya. Ya. Bolehlah dengan aku mengajar Quran dia ni, mungkin lepas ni bolehlah aku dapat minta apa-apa, minta tanah ke minta apa-apa sajalah keduniaan. Jadi tak boleh ada dalam hati macam tu. Ikhlas. Siapa je mengaji dia tak kira, dia tetap anak murid. Kalau anak murid hak biasa-biasa mengaji ni, dia kadang-kadang tinggi suara, marah dan sebagainya kerana tidak ulang kaji sebagainya, maka anak murid dia hak yang ada kedudukan dalam keduniaan ini juga sama juga dia buat. Sama juga dia layan sebagaimana murid-murid yang lain. Jadi tidak boleh ada perbezaan. Cuma dari segi kedudukan, dari segi cara mengajar tu mungkin berbeza dari sudut orang yang memang lambat, orang yang memang lemah. Ya, kadang-kadang ada anak murid ni dia lambat, dia slow, dia payah nak dapat. Ya. Maklum saja senja kita ni, ya, usia-usia senja kita ni kadang-kadang payah nak faham. Ya. Ada kelas-kelas tertentu kita faham, tapi ada kelas-kelas tertentu, kadang-kadang kelas tafsir, kelas tadabbur, kita mudah faham. Ya, tapi bila kelas mengaji, kelas membaca, semua orang perlu membaca, nak membetulkan sebutan tu, kita lambat. Ya, kita lambat. Jadi guru dia tahu. Dia tahu anak murid dia macam ni, tak apa. 3 kali dia tegur cukup, baca dulu. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu nanti dia akan belajar lagi, dia akan rajin lagi dan dia tahu bahawa guru dia dah sebut dah yang ni salah. Jadi itu bukan maknanya tujuan dia untuk mencari keduniaan, bukan guru tu nak mencari keduniaan. Bukan, kita kena pandang dari sudut itu. Jangan pula kita tengok, ustaz ni mentang-mentang kawan tu somebody lah kita katakan, maka dia tengok dia mengajar tak apa je dia tu salah pun. Kita jangan, yang belajar jangan ada rasa macam tu, sebab guru dia tahu. Ya? Dan guru cuma guru tadi diingatkan supaya jangan ada dalam hati dia untuk mendapat kelebihan atau manfaat tertentu daripada anak murid ni. Tak boleh. 4 anak murid nak bagi tu cerita lain. Sehingga kepada layanan istimewa pun dia kata tak boleh. Nak dapat layanan istimewa. Ya, tujuan dia supaya nanti kalau dia pergi mana-mana, dapatlah layanan istimewa, kerana yang mengaji dengan dia tu contohnya orang yang hebat-hebat. Nanti kalau dia pergi sana dapatlah layanan istimewa. Dapatlah dulu sikit umpamanya. Tapi 4 anak murid itu sendiri nak menghormati guru. Contohnya, contoh. Ya. Katalah seorang pengarah JPJ ke umpamanya. Jadi tengok tok guru dia duduk beratur lama. Dia dipanggil, itu cerita lain. Itu cerita anak murid yang hormat dia. Tapi dia sendiri mengajar, dia tak boleh ada rasa macam tu. Contoh. Tapi sekarang banyak online dah. Ya, perempuan kita dah tak ada nak beratur-atur ni. Hatta juga dalam bentuk hadiah yang sekiranya bacaan itu diperdengarkan di hadapannya, pembaca Quran tadi
tidak memberikan hadiah kepadanya. Allahu Akbar. Ya? Walaupun ia dalam bentuk hadiah, di mana jika tidak dengan kerana bacaannya, saya dia tidak diberi hadiah. Oh, nak bersih sampai macam tu. Tak boleh ada rasa nak dapat hadiah dan sebagainya. Ya? Nanti kalau dia khatam, boleh dah dapat hadiah. Ya? Tak ada niat macam tu. Orang tua dulu, nenek moyang kita dulu, kita perhatikan yang mengajar Quran, ikhlas. Mengajar Quran ni memang dia ikhlas sungguh. Ya? Cuma bila majlis khatam tu ada anak murid lah. Ya? Bila dah khatam, adab ibu bapa kepada pelajar-pelajar. Ya? Bukan bagi apa pun, bulut kuning, bagi kain sepersalinan, buat kain baju macam tu lah. Bukannya khatam tiap-tiap tahun. Ya? Kadang-kadang 3-4 tahun baru khatam. Jadi maknanya barulah dapat sepasang kain untuk buat baju. Contohnya Tok Guru tu. Jadi bukan dia minta, tetapi itu penghargaan daripada murid. Dalam hati tak boleh ada rasa macam tu. Tak boleh ada rasa macam tu. Nanti kalau khatam murid tu ni dapatlah duit sikit. Contoh itu tak ada. Ini pesan daripada guru kami, Syekh Syed Ali Abdul Majid, terutama sekali, yang merupakan merabbi kami juga, yang banyak mendidik kami. Sentiasa pesan macam tu. Ya? Kita berkumpul ini berkat Al-Quran. Ya? Dia kata pelajar-pelajar berkumpul, cari untuk guru, buat lagi alumni dan sebagainya. Itu kerana berkat Al-Quran. Kerana kita sama-sama banyak Al-Quran, maka kita ada silaturahim atau tautan ukhuwah yang kuat. Maka kita sentiasa ingat kawan-kawan kita, ingat guru-guru yang mengajar kita. Maka bila ada kesempatan, kita berjumpa. Ya? Berhimpun, mudah-mudahan dengan cara itu Allah menambahkan keberkatan ilmu Al-Quran yang kita belajar. Tapi kena bersihkan hati kita, jangan ada bertujuan untuk mendapat apa-apa jua kedudukan, ya? Mendapat apa jua, dia kata tadi, sehingga kepada layanan istimewa pun tak boleh, nak dapat hadiah pun tak boleh. Tak boleh ada. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Asy-Syura ayat 42 tu. Surah Syura ayat 20, surah yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Siapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan dunia semata-mata, kami beri kepadanya daripada kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan, dan ia tidak akan beroleh suatu bahagian pun di akhirat kelak. Allah. Ini kalau kita cari dunia, kita dapat dunia tapi akhirat tak dapat apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat ataupun niat yang seumpama ini. Jadi sebab itu kita atas dunia ni buat sesuatu kerana akhirat. Oh, dapat dunia akhirat. Sama juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 18, sebahagian daripada ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Maksudnya, siapa yang menghendaki kesenangan di dunia, kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Ini jadi banyak ramai orang yang nak kesenangan segera atas dunia. Maksudnya segera, maksudnya dapat kesenangan atas dunia. Allah kata minta buat kerana dunia, Allah bagi. Allah bagi siapa yang dia nak bagi. Tapi kena ingat, sebagaimana ayat yang kita baca sebelum tadi, yang macam tu, akhirat nanti tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa kerana Allah bagi kat dia apa yang dia nak segera di atas dunia. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya. Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Dalam matan yang sebelum ini disebut illa liyusiba bihi gharadan minad dunya. Tak ada arad tu. Maksudnya siapa yang mempelajari suatu ilmu yang sepatutnya tujuan belajar tu adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sebaliknya. Dia mempelajarinya kerana inginkan suatu habuan daripada habuan-habuan dunia, maka orang ini dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ya? Jadi sebab itu kita yang mengajar, yang belajar, yang menadah kitab, yang membaca kitab, yang membacakan kitab, semuanya tak boleh dalam hati dia ada tujuan-tujuan nak mencapai keduniaan. Nak letakkan kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Nak bersihkan hati dia, nak bersihkan amal dia, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang dengan cara kita ada dalam majlis ilmu, sama ada kita mengajar atau kita belajar, dengan cara itu dapat membersihkan hati kita daripada takabur, sombong dan sebagainya. Ya, mula-mula mungkin kita rasa macam perasaan di kelas ni. Malas pun ada, rasa bosan pun ada, rasa macam banyak lagi kerja-kerja dunia, tapi kita paksa, ya. Kita paksa dengan tujuan, dengan niat, mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita, ya, dengan belas kasihan dia, dia bersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Ya, itu kelebihan bila kita datang kelas. Ya. Tapi nak ceritanya, jangan ada. Ya. Ini disebut, bila disebut oleh Rasulullah SAW, maknanya ada orang yang belajar. Dia belajar tapi tujuan dia untuk mencari habuan dunia. Ya, sepatutnya Nabi kata belajar tu kerana untuk mencari redha Allah. Ya, la yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, tapi dia la yata'allamu illa liyusiba bihi gharadan min a'radi dunya, atau gharadan minad dunya. Dia nak mencari kelebihan dunia, ya. Boleh sijil esok, bolehlah uji mengajar contoh. Dia dah ada niat dah macam tu. Tapi belajar dia tak kerana betul-betul kerana nak cari Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala, kena tegur sikit contoh tak boleh. Ya. Tegur banyak kali. Tanya pula, salah lagi ke ustaz? Oh, contoh ada jenis macam tu. Ya. Tapi ustaz dia ni faham. Bukan saya lah, ustaz yang lain contohnya. Dia faham. Dia ni macam ni, tak apa, biarkan dia. Ya. Mudah-mudahan lama-lama dia akan berubah sendiri. Jadi belajar bagi faham betul-betul, bagi masak betul-betul dengan tujuan kelebihan yang kita dapat dengan kita faham itu adalah untuk diri kita. Kita rasa baca Quran kita, kalau dalam bab baca Quran ni, kita rasa seronok bila kita boleh baca Quran dan kita faham. Ya, yang ini hukumnya begini. Kemudian kita faham pula makna dia. Tu memang lagi hebat. Tujuan kita itu. Adapun dunia itu akan datang kemudian. Tapi kalau memang dah niat awal-awal lagi, ni kalau saya pergi kelas ni besok, tak apa, kelas asas dulu saya masuk, lepas tu kelas menengah, lepas lanjutan besok dapat CJ ni boleh saya mengajar dah, insyaAllah. Ya, bila saya mengajar, bunyi sedap tu, cantik-cantik, ya, insyaAllah ni apa semua. Tapi dia dah ada pasang dah, ya, tujuan dia. Jadi tak apalah, menengah dulu dah boleh dah sikit-sikit. Ikhlas lanjutan ni dah sikit-sikit je lagi lah, ya, nak cari sijil dia.
Dapat sijil ni, mana dipandang lebih sikit lah kalau kita nak ambil tauliah, nak mengajar contoh. Dah ada macam tu. Jadi itu kena bersihkan. Ya? Belajar betul-betul. Bahkan hendaklah sentiasa rasa tidak puas. Ya, belajar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya pada usia yang sudah menjangkau 60 tahun ni, rasa kalaulah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau anak-anak dah besar pun nak lagi duduk mengadap, ya, nak duduk mengadap betul-betul, ya, membaca kitab-kitab, ya, yang banyak lagi yang kita tak baca sebelum ini, ya, yang sebelum ini mungkin kita baca dia punya apa ni, ringkasan-ringkasannya saja, atau kita duduk dalam majlis yang singkat-singkat kerana memenuhi tuntutan waktu belajar. Ya, waktu belajar contoh kita belajar 4 tahun. 4 tahun tu nak belajar, kira betul-betul bukannya cukup. Jadi kita berharapkan ada kesempatan macam perempuan ni, masya-Allah. Ya, tabarakallah. Ya, ada kesempatan boleh menadah kitab itu, mengadah kitab ini. Ya, banyak menambah lagi pengetahuan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada hujung-hujung usia. Jadi mudah-mudahan Allah bersihkan kita, tak ada dalam niat kita, dalam hati kita, sebab kita tahu, kita faham tadi Allah Ta'ala kata, yang ada niat macam ini, lam yajid arfal jannah. Makna bau syurga pun tak dapat. Jauh sangat dengan syurga, bau pun tak ada. Tuan kata nak masuk, bau pun tak ada. Allahu Akbar. Jadi Abu Daud meriwayatkan hadis ini, kata dia hadis ini dengan sanad yang sahih, dan terdapat banyak lagi hadis-hadis yang seumpama ini. Hadis-hadis yang seumpama ini, yang maksudnya orang yang berniat keduniaan ini, Nabi sebut, dia tidak akan memperoleh syurga dan seumpamanya. Ini satu lagi hadis yang membawa maksud yang sama, yang diriwayatkan pada Anas, Huzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, ini yang terakhir kita baca pada hari ini, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yukathira bihi ulama au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Auzubillah. Ya. Sama juga dalam kitab yang lama ni pun sama juga. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yukathira bihi ulama au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya man talaba, siapa yang menuntut ilmu, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, tujuan dia supaya dia boleh berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau orang-orang yang tak erti, orang-orang yang tak pandai. Maknanya orang yang tak belajar sangat lah. Jadi tujuan dia, kalau aku pandai besok, belajar ni, so boleh lah. Kalau nak berdebat dengan orang-orang yang tak apa erti tu, tujuan dia. Atau berbangga-bangga di hadapan ulama. Atau boleh juga kita kata untuk nak bertanding dari segi siapa banyak ilmu dengan orang lain, dengan kawan lain contohnya, ya. Atau mendambakan perhatian manusia, atau mengharapkan perhatian manusia, ataupun dengan kata lain supaya dia mendapat memalingkan pandangan orang tengok dia, hebat dia, ya. Sebab dia ngaji lama, dia ni ngaji, belajar, ya. Merata sana pergi. Jadi dalam hati dia ada perasaan itu, ya, supaya dia sebut-sebut dia orang. Yang macam ni, maka Rasulullah kata preparekanlah diri, ya, sediakanlah diri, ya, untuk masuk neraka. Sebab Allah Ta'ala kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menyediakan tempatnya di neraka, ya. Hendaklah dia sediakan tempat duduknya dari neraka. Dia dah prepare tempat duduk dalam neraka kalau ada niat macam tu. Allahu Akbar. So mudah-mudahan tak adalah, ya, dalam hati kita, ya, ada rasa-rasa macam tu, ya, nak banding-banding dengan kawan, ya, kerana faham lebih, kita belajar, jadi kita rasa nanti tak apalah, ya, aku dah masuk kelas ni, bolehlah lepas ni, ya, kalau kita nak berdebat dan sebagainya.
Ataupun nak mencari perhatian manusia supaya orang tengok dia ni hebat, belajar dapat sijil banyak contohnya. Jadi ini semua kata Nabi SAW, kalau ada dalam hatinya perasaan-perasaan macam ini, maka dia telah menyediakan tempat dia dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis ini kata Tirmizi, At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Ka'ab bin Malik tapi dengan lafaz adkhalahullahu nar. Hujung tu, hujung falyatabawa maq'adahu minan nar. Lafaz daripada riwayat Tirmizi dia kata adkhalahullahu nar. Allah akan masukkan dia dalam neraka. Allah akan masukkan dia dalam neraka. Allahu Akbar. Itu peringatan yang terakhir untuk kita sama-sama ambil intibar pada hari ini, muhasabah diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bersihkan kita, jauhkan kita daripada ada rasa untuk mencari keduniaan, untuk mendapat perhatian manusia, hatta untuk berbanding-banding ilmu dengan kawan-kawan atau dengan orang yang lain, atau tujuan kita untuk supaya nanti kita lebih ramai orang mengaji dengan kita, kita dah hebat dan sebagainya. Jadi ini semua hendaklah kita bersihkan. Dan kita ingat satu yang pertama yang pertama sekali kita baca pada hari ini, tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirk. Beramal, meninggalkan amal kerana manusia itu riya, dan beramal kerana manusia itu syirik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari semua perkara ini, dan Allah sentiasa tanamkan dalam hati kita untuk mendalami ilmu bertujuan untuk mencari mardatillah. Sekadar itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada beberapa perkataan yang masuk dan memberi bekas dalam hati kita, insya-Allah Ta'ala. Aminin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah. Okey, jika ada soalan, boleh buka soalan ke Ustaz? Ada yang nak bertanya? Okey, ada yang nak bertanya, silakan. Oh, itu ada soalan saya tak jawab lagi. Sorry Wan Zainul, nanti saya check balik, sibuk sangat. Okey, baik, tak apa. Kita akhiri dulu. Boleh. Kita sambung minggu depan lagi, Ustaz, ya? Baik, insya-Allah. Jazakallahu khair al-fadil Ustaz Haji Mukhlis atas pencerahan dan perkongsian ilmu pada pagi ini. Semoga ia dapat memberi manfaat dan kefahaman bagi kita semua, dan insya-Allah kita akan tangguhkan dulu Ustaz majlis ilmu kita ini dengan doa tasbih kafaratul asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna wa faqih lana fid din wa 'allimna at-ta'wil ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minal 'ujubi war riya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengisian ilmunya, dan jumpa lagi pada pukul 5.30 ya, bersama-sama dengan Ustaz Harun untuk sesi tadabbur surah An-Nisa sambungan pada minggu lalu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pukul 5.30 petang ini. Jumpa lagi. Terima kasih dan sahabat-sahabat.